Dalam keadaan begitu, kita sebenarnya hari ini kita datang ni, Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat iman dan nikmat amal. Jadi kita dapat hati kerana Allah Ta'ala kurniakan kita iman, dan nikmat itulah yang hari ini kita nak raih keuntungan untuk bekalan akhirat. Hari ini kalau kita diberi umur berapa tahun lepas, 60 tahun ke 70 tahun, tapi iman kita tak sahih. Apa dia sahih? Iman tak betul. Apa dia? Iman tak betul, iman tak sempurna, dan amalnya tak soleh, amalnya salah, tak soleh. Umur 60-70 tahun, tuan-tuan, hakikatnya kalau kita tak ada iman sempurna, amal tak betul, sebenarnya kita sekarang sedang menuju langkah demi langkah untuk menuju ke nerakanya Allah. Untuk dia apa di sana? Diberi nikmat ke? Tidak. Untuk kita diberi azab oleh Allah. Kerana imannya tak sempurna, amalnya tak betul. Jadi hari ini tuan-tuan, kalaulah kita ada iman yang sempurna, amal yang betul, kerana kita menuntut, belajar. Salah pun tak apa, insya-Allah diterima kerana kita salah, kita masih belajar. Imannya tak betul, salah. Kita nak belajar, nak memperbetulkan iman. InsyaAllah sebenarnya kita hakikatnya sedang melangkah menuju jannahnya Allah, untuk diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Syaratnya apa? Imannya sempurna, ibadahnya betul. Imannya salah, ibadahnya tak betul, ke mana kita? Ya, hari ini kita tinggalkan seketika apa yang kita buat selalu. Kat rumah kita tinggalkan sementara. Hari ini kalau saya kata di tangan kanan saya ni, kita benih padi. Tangan kiri saya benih apa? Benih lalang, benih rumput. Kalau kita semai padi, bila padi tu naik subur, di celah-celah padi nanti kita akan jumpa rumput. Kalau sebelah kanan ni kita kata akhirat. Kalau kita kejar akhirat, dalam kita mengejar akhirat, dunia akan datang. Jangan khawatir, Allah akan uruskan dunia kita. Di sebelah kiri ni benih rumput, benih lalang. Kita semai benih lalang. Ada harapan tak nak tumbuh padi? Ada? Tak ada. Nanam lalang yang tumbuh, berapa jenis lalang lagi nanti, berapa jenis rumput. Jadi hari ini kalau kita pentingkan akhirat, dunia akan datang. Jangan khawatir, Allah susun kehidupan kita. Tapi kalau kita pentingkan dunia, akhirat akan lari. Tanam lalang tak akan tumbuh padi. Tanam padi akan tumbuh. Macam gitulah tu. Ini nisbahnya. Jadi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, syukur kita Allah Ta'ala pilih kita. Mudah-mudahan pilih kita lagi dan lagi sampai kita mati, sampai kita tak ada lagi. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi dalam bab solat Jumaat. Yang perempuan jangan kata ni tak ada hal lah Ustaz bagi saya. Tak apa. Duduk je majlis ilmu, majlis ni Allah suka. Kan kita pernah dengar kan apa hadis yang lepas tu Tuan Haji, siapa yang ada tulis tu, man salaka, kata Nabi, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma, siapa yang mencari satu jalan ke jalan untuk cari ilmu, apa kata Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan tuan-tuan perempuan tuju syurga. Kerana apa? Hari ni kita sibuk dekat dunia ni, kita cari jalan mana tempat ilmu. InsyaAllah tuan-tuan, Allah akan mudahkan kita jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Alhamdulillah, kita telah selesai yang lepas, iaitu syarat wajib Jumaat. Kan? Yang lepas syarat sah Jumaat yang 12. Maka selesailah sampai yang ke 12. Iaitu hendaklah terdahulu 2 khutbahnya atas sembahyangnya. Yang ke-12, hendaklah terdahulu 2 khutbahnya atas sembahyangnya. Wajib baca khutbah dulu baru sembahyang. Kalau solat raya, sembahyang dulu baru khutbah. 2 raya tu dia lain. Jadi solat Jumaat, khutbah dulu baru sembahyang. Selesai yang ke-12. Dan ditambah situ setengah daripada syarat sah Jumaat, ditambah lagi bahawa adalah imamnya itu daripada orang yang mendengar akan khutbahnya. Walaupun ada yang pendapat yang lain, kalau hanya 40 imam tidak dengar kerana pekaknya. Orang 40 memang dah cukup lah tu. Imam tidak dengar kerana dia pekak, tapi dia membaca, itu dikira sah surut 40. Namun di sini ditambah imam pun kira orang yang mendengar.
Ditambah dan dia kata dah setengah daripadanya, ditambah lagi lah. Selesai kat situ. Syahdan yang baru ni okey. Perhatikan baik-baik. Syahdan syahid kita. Tengok betul-betul dia kata bermula rukun 2 khutbah itu 5 perkara. Yang lepas mesti baca khutbah. Nak tutup tu khutbah tu pula mesti sebelum sembahyang. Sekarang dia nak terangkan kepada kita macam mana khutbah itu boleh sah. Kalau tidak ada ini 5, maka khutbahnya tak sah. Nak beritahu kita tu. Ni habis kejap ya. 15 minit, 20 minit dah boleh balik dah, tak apa. Yang penting dah dapat. Aku dah cari jalan pergi belajar. Nanti Allah bagi jalan masuk syurga, tak apa. Dia laju je. Yang pertama memuji akan Allah. Yang pertama memuji akan Allah. Yang kedua salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan cepat tu. Yang ketiga berwasiat. Wasiat ni satu wasiat tegas, jangan buat jahat. Contohlah. Dua wasiat buat baik. Tolong takwalah kepada Allah. Takut kepada Allah itu wasiat. Kan dah laju ketiga. Yang keempatnya membaca satu ayat daripada daripada Al-Quran. Tak kira ayat apa nak bagi, ayat tentang nasihat ke, ayat tentang hukum ke. Bila nak Ramadan, baca tentang ayat tentang Ramadan. Apabila nak musim haji, ayat tentang haji, ikut suasana itulah. Dan nak ambil dah, siapa lambat datang dia ketinggalan. Dia dah tutup kitab. Yang kelimanya doa. Yang kelimanya doa bagi orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bissawab. Habis kejapnya ya Allah. Okey, balik. Kita berikut. Dah dapat dah tu. Sebenarnya dah dapat dah tu dah. Dah ada dah ya Allah. Aku dah 7 jalan dah ya Allah. Dah dapat 5 dah ya Allah. Walaupun satu ayat kan tapi dapat 5 dah. Tak apalah. Kita balik semula. Ni yang tak habis-habis ni kan. Balik semula ni. Okey. Dia yang pertama ya, mesti dalam khutbah tu kalau nak sah dia kata bermula rukun. Rukun ni mana mesti ada. Dia tak kira mana dulu tapi alhamdulillah lah dia boleh disusun ikut susunan ini. Satu, yang pertama memuji akan Allah dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan, kalau kita dengar khutbah tiba-tiba rukun itu imam baca macam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lahnya panjang tak? Jaga-jaga. Dia rukun. Bila rukun, dia kena baca dengan betul. Lahnya itu bagi 2 harakat. Saya khawatir. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Lahnya tak panjang. Syarat sah dia mesti puji Allah. Puji itu bukan main-main puji, mana ya? Dibetulkan lah. InsyaAllah sah, mudah-mudahan. Mungkin salah, mungkin saya kata. Tapi saya khawatir ikut guru kita kata itu kena jaga kerana dia rukun puji Allah. Mungkin kalau dengan bahasa Melayu Allah yang maha berkuasa itu puji, mungkin diterima, tapi dia kalau itu diterima insya-Allah. Saya nak sebut sebutan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita juga jangan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tuan-tuan, cuba tengok apa hukum letak 2 harakat pada lafzul jalalah. Jaga. Wajib letak. Jadi alhamdulillah, 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 alhamdulillah kalau nak wasal. Jaga di situ. Okey, ini masalah pujilah. Yang berikutnya caranya apa? Atau ahmadullah. Maknanya pujian bagi Allah juga. Awalnya segala puji bagi Allah. Yang kedua ataupun kita tak nak guna alhamdulillah, kita guna ahmadullah atau muhammadullah, bukan istilahnya Nabi Muhammad, tak. Pujian-pujian tu untuk Allah. Ini rukun. Sebab rukun yang pertama mesti puji Allah. Kalau tidak puji Allah dalam khutbah, tak sah khutbahnya. Sebab dia rukun. Sama dengan sembahyang, kita baca Fatihah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillahi Rabbil, tak ada.
Maksudnya contohnya lah, samalah dengan khutbah tu rukun. Kalau Fatihah tu 7 ayat, maka khutbah rukun ni mesti ada 5. Tidak sah khutbahnya. Yang kita biasa-biasa dengar ni, Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail lah, je tak ada dua. Cubalah dapatkan kalau boleh. Ni pun kita pun bukan imam pun. Kita semua nak tengok, nak cari ilmu tentang khutbah ni macam mana. Dan barang yang seumpama yang demikian itu daripada segala lafaz puji, tetapi tertentu, tapi tertuntut dengan lafaz Allah, dengan lafaz Allah, maka tiada memada dengan Alhamdulillahirrahman. Mesti lafaznya kalau nak guna Ahmadu, ya Ahmadullah, tak boleh Ahmadur Rahman. Okey, atau Muhammadunir Rahman, tak ada. Jadi mesti dengan lafaz Allah itu. Sama ada nak guna Alham ke, Ahmad ke, Muhammadun ke, mesti ada lafzul jalalahnya itu. Okay? Tak memada, mana tidak diterima lah, tidak diboleh dengan Alhamdulillahirrahman, Alhamdulillahirrahim, Alhamdulillah-syakur. Contohnya begitu. Okey, lafaznya yang alham itu boleh diubah, tapi lafaz jalalah tu mesti disebut, jangan jalalah juga. Yang kedua yang mesti ada dalam khutbah, dalam pelaksanaan khutbah Jumaat, iaitu salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa dah cukup lah, ada selawat lah tu. Tapi kita dah khususkan kat situ, dia ajak kita berselawat. Ada selawatnya macam daripada surah Al-Ahzab tu disebut. Apa dia? Ayat 56. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dia surah Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat, memberi puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah berselawat kepada Nabi. Bagi kita jaga-jaga. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Bagi Allah dan malaikatnya berselawat. Bagi kita tak. Bukan kita tak selawat. Kita dua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, kamu ucapkan kelebihan keberkatan kepada Nabi, ucap kepada Nabi selawat, alaihi wasallimu, dan ucapkan selamat sejahtera. Di mana kita jumpa? Dalam tahiyat. Cuba tengok di mana tempatnya. Kalau dalam Jumaat ni rukun, mesti selawat. Kan kemudian kita berselawat, boleh tak berselawat dalam masa khutbah, masa khutib? Sebab ada pendapat-pendapat ni, nanti kita lihat pendapat kendian ni. Lepas ni kita bincang pendapat. Apa nak sebut tadi? Dalam tahiyat, awal ke akhir kita jumpa at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Okey, tayyibatulillah, habis. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itu tu lafaz salam pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallunya mana? Sallunya mana? Taslimahnya tadi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu lafaz salam pada Nabi. Selawatnya mana? Assalamu alaina kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sejahtera atas kita dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Itu dalam tahiyat. Lepas tu ada tertinggal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, salawat dan salam bagi kita dituntut.
Jadi siapa yang ada amal selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan lupa Assalamu alayka ayyuhan nabiy, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah, ataupun Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Habiballah. Kan kita pergi Madinah, kita sampai, kenapa kita Assalamu alayka? Sebab dia ada kan. Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kan? Kenapa kita sebut ka? Sebab dia wujud, dia ada. Jadi hari ini tak salah tuan-tuan kalau lepas salawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, kita ambil jugalah sama balance 100 dengan 100. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Selamat sejahtera padamu ya Rasulullah. Tak perlu kita doakan sejahtera pun pada Nabi, tapi kita nak keberkahan salam pun. Jadi hari ini kita jangan ambil satu je. Guru kita sebutlah, selalu kita berselawat, memang kita selawat. Manalah salamnya? Rupanya wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan salam sejahtera kepada Nabi. Jadi kalau nak amal selawat, amal salamnya sekali. Assalamu alayka ya Habiballah. Kata bermakna dia ada. Sebab itu sebagian ulama mengatakan bila kita berselawat, Nabi hadir, datang tengok kita selawat. Kita selawatkan kita diri ramai menghormati tu dia, tak ada apa pun. Tapi kita diri pun ulama-ulama kita duduk, dia hadir. Apa kita sebut? Sallallahu ala Muhammad. Ada. Assalamualaikum. Yang Assalamualaikum tu apa dia punya bait syair tu. Jadi dia nak sampaikan kepada kita lah tentang khutbah Jumaat disuruh kita. Dalam Quran tersebut, surah Ahzab, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kita orang beriman disuruh apa? Selawat dan salam. Mudah-mudahan tak tersilap. Jadi hari ini kita selalu berselawat, tapi ucap salam kita dalam sembahyang 5 kali. Itu kalau ada tambah lagi, maka kita dapat berapa kali? Dapatlah 9 kali dalam sembahyang. Hanya adakah perlu lepas salam pada Nabi dalam sembahyang? Tak. Luar sembahyang pun kena. Lepas salam pada Nabi. Tak kira tuan nak guna apa pun. Assalamu alayka ya Rasulullah pun tak apa. Assalamu alayka ya Habiballah pun tak. Assalamu alayka ya Nabi Allah pun tak. Assalamu alayka. Harap kenal peka, kerana dia tu hadir, dia hadir. Sebab itu selawat kita dah aman, tapi ucap salam kita tak. Selawat Allah dan malaikat, kita selawat dan salam. Rujuk dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima saya. Yang keduanya, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pandang ini selawat, ini maknanya ada selawat cukuplah. Imam yang berselawat tak apa, khutbahnya tu dia kan. Kita yang dengar, kita dengar selawat tu. Kena tengok baik-baik. Selawat ini kerana dia jadi rukun, maka selawat kena betul. Jadi kerana dia rukun sembahyang, salawat kena betul dalam berbetulkan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita, iman kita sempurna, amal kita betul. Kalau iman sempurna, amal betul, saya kata apa? Hakikatnya tuan, kita sedang melangkah untuk menuju syurga, untuk terima nikmat. Kalau imannya tak betul, ibadahnya salah, kita melangkah menuju neraka untuk terima azab. Jadi hari ini berapa ramai orang yang berselawat dalam sembahyang, selawatnya tak betul. Kerana apa? Sabdunya dibuang. Kita dah pernah kaji dulu kan? Sabdu tu, syiddah tu dibuang. Sekarang kita nampak depan mata. Kalau saya baca Allahumma sholli ala, kenapa ni? Kalau kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh dikira berapa sabdu? Kalau kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berapa sabdu? 5 kan? 5. Itu
Kalau kita tambah dengan Sayyidina, siapa sembahyang tambah, boleh ditambah. Ini kita cerita khutbah Jumaat tak apalah. Tapi adakah sembahyang kita cukup sabdu pada solawat? Itu kalau tak jaga, ya Allah. Rukun sembahyang bacaan yang keempat. Allah satu saya sebut dia satu sabdu. Kalau tengok kitab kita, Allah satu sabdu. Dua sabdu. Salli tiga sabdu. Ala Muhammad. Okey. Tapi di sini ditaruh sayyi, maka kalau dalam sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ini nak kena perbetulkan sabdunya. Jadi kalau dalam khutbah Jumaat imam baca Allahumma salli ala Muhammad, khutbah tu jadi takut tak sah kerana bacaannya tak betul. Sebab itu dalam masalah kita yang lepas nak kena qari. Apa dia qari? Yang boleh baca, walaupun dia bahas yang lepas tu baca surah Fatihah, tapi dalam solawat maka kena jaga juga dalam solawat. Tak dinafikan. Hari ni kita khawatir tuan-tuan, hari ni kita lama sembahyang. Lama pun kita sembahyang, bertahun-tahun pun kita sembahyang, tapi solawat kita masih tak betul. Apa kita nak jawab nanti depan Allah? Kalau kita kata dah betul dah sembahyang, saya dah betul dah, sembahyang saya dah betul sangat dah, rupanya solawat je dah gagal. Okey, jadi di situ Allah satu. Ini kalau dalam sembahyang, ya, dalam sembahyang ini bagi hak imam ni yang baca khutbah Jumaat, bagi hak dia mesti ada dalam sabdu. Okey, Allahum, pada hum tu mesti dua harakah, mesti dua, sebab dia syiddah, mim syiddah, idgham bi ghunnah musyaddah. Kita tak baca, tak nak ajar tajwid lah, tak apa, tapi kita lihat di situ salli ala Muhammad. Okey, itu yang wajib, tidak boleh kurang daripada itu. Pada Muhammad mesti dua, tak boleh Muhammad je. Muhammad kena dua juga, pasal dia rukun dalam sembahyang, rukun dalam khutbah pun. Sebab itu kena satu-satu, ya, dalam bacaan khutbah, ya tuan-tuan imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, kerana laju saya khawatir Allahumma salli ala Muhammad, takut kita pun sama hilang sabdu. Atau dia baca dengan usalli ala, usalli maknanya aku, ni aku. Yang tadi wahai Allah, Allah, wahai Allah, ni berselawat kita. Yang ini aku yang selawat, usalli, okay, di situ dengan kalimah usalli ala sayyidina Muhammad, ataupun guna perkataan aku berselawat, ataupun sebelahnya nusalli ala, kami berselawat. Itu dalam khutbah, dicerita dalam khutbah. Imam boleh kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam boleh kata apa? Usalli ala sayyidina Muhammad. Imam boleh kata apa? Boleh kata apa? Nusalli ala sayyidina Muhammad. Okay? Allahumma salli ala Muhammad umum. Usalli ala Muhammad, aku yang berselawat. Nusalli ala Muhammad, kami semua selawat. Di situ boleh tak kita berselawat? Ada sebagian kata dibolehkan. Tak ada apa-apa, jangan risau. Sebab ada pendapat tak boleh berkata-kata lain. Kita ada berkata-kata. Nanti mungkin kita jumpa masalah yang itulah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dari selawat kena amalkanlah di situ. Paling kurang 100 kali lah, insya-Allah. Ini perintah setiap hari Jumaat, walaupun dia dalam khutbah Jumaat, takkan sekali itu je. Tapi kita orang yang jaga sembahyang, insya-Allah bila dia sembahyang 5 waktu, sudah tentu dia ada solawat wajib bagi dia 5 dan solawat sunat bagi dia 4. Ini bagi orang yang jaga sembahyang 5 waktu. Memang dia ada, dia telah menjaga itu. Okey, mungkin siapa nak tanya tak tentang solawat? Amal solawat tak? Macam mana nak amal aja lah. Sediakan je lah masa. Dan tiada disyaratkan lafaz Muhammad. Tidak disyaratkan lafaz itu pada lafaz Muhammad. Seperti tadi puji Allah, disyaratkan mesti ada lafaz Allah. Yang ini tak mesti dan tidak disyaratkan lafaz Muhammad, tetapi dikata bolehlah ataupun memada dengan lafaz Ahmad. Allahumma salli ala Ahmad atau Ahmadun Nabi. Macam mana? Ataupun An-Nabiyil Mahi, Ad-Dabil Hashir.
An-Nabiyil Ummi, An-Nabi. Okey. Boleh diguna perkataan itu. Dengan lafaz, boleh guna dengan lafaz Ahmad, tak apa. Ataupun An-Nabiyil Mahi, itu nama Nabi kan kita biasa dengar. Okey. Atau seumpama yang demikian itu atas nama-nama Nabi lah. Pujinya itu. Allahumma salli ala Ahmadun, Allahumma salli ala Nabiyyi, Allahumma salli ala al-Mahi, Allahumma salli ala al-Hashir, Allahumma salli ala al-Abi Qasim. Contoh je lah, dia nama-nama dia tu, nama dia. Allahumma salli ala al-Munir, contoh. Allahumma salli ala Siraj. Itu nama-nama Nabi tu. Itu dibolehkan dalam selawat. Tak nak pilih mana lah dalam kita amal selawat. Ni dalam khutbah pun boleh kita pilih yang pada satu itu. Tapi pastikan Allahumma itu betul-betul. Allahumma salli ala. Jangan tambah sad dua dalam sembahyang jangan tambah, jangan sad jadi dua. Macam mana boleh jadi sad dua? Tak adalah, kita tak tambah. Allahumma salli. Sad jadi dua. Allahumma salli. Jangan. Okey. Mesti ma dengan sa. Ma dengan sa. Allahumma salli. Allahumma salli. Bukan Allahumma salli. Tak perasan masuk masa pula. Tak sah. Selawatnya tak sah kalau sembahyang. Dalam sembahyang tak sah sembahyang. Sebab dia rukun pun. Dia rukun. Lepas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan dah habis tahiyat kita. Dah habis tahiyat tu. Situ dah tahiyat. Apa yang selepas tu? Itu rukun. Itu selawat tu rukun. Lain dah. Tahiyat dah habis dah. Allahumma salli. Habislah. Takkan masa. Ma dengan sa. Allahumma salli. Masalli. Masing-masing lah. Bibir masing-masing. Dia punya function macam mana nak dibentuk tu. Tapi kalau siapa yang baca Allahumma salli, memang tak sah. Sebab dia tambah satu sad. Jaga-jagalah. Bukan apa, kita berjaga-jaga. Okay. Berikhtiat. Apa ikhtiat? Oh gini. Tak apa, tak faham, tak apa. Okey, yang tambah sad Okey, satu dalam kita sama-sama tengok kitab. Okey. Allahumma kan? Allahumma ada yang baca Allahumma masa. Dah perasan tak? Hajah dah perasan? Belum lagi? Okey. Ada hum masalli, bukan hum masalli. Kan ramai yang baca Allahumma salli kan? Itu kalau sembahyang sah tak Tak tahulah. Takkan sah dia tambah satu huruf. Mana boleh? Tak adalah. Tak boleh tambah. Dia tak boleh tambah. Tak boleh je. Macam doa iftitah sama Ustaz kenapa? Inna solati. Doa iftitah kan? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Okey, yang ni inna solati berapa ramai? Dia inna solati. Itu ayat Quran mandainya tambah inna sa. Itu sunnah tak apa. Sunnah tak apa Ustaz. Tak apalah. Yalah. Mana boleh tak apa kan? Ujung dia kena jawab. Mana boleh tak apa? Ayat Quran tu. Inna solati. Bukan inna solati. Kenapa kita inna solati? Ini pasal kita kurang sikit nak mengkaji. Kita hantam sajalah. Tak apa. Mana boleh tak apa? Okey, Haji Latif cakap. Haji Latif kata mana boleh tak apa Mana boleh tak apa? Mesti inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati.
Berapa ramai yang baca wa mahyaya wa mamati? Nak apa benda kita ni? Sembahyang 60 tahun, 70 tahun. Alah Ustaz, ini sunat Ustaz. Bukan amat pun, hayat aja. Memang saya pun mengaku doa iftitah sunat hayat. Tak nak baca tak apa, tak pemalas kan? Tak nak baca tak apa. Tapi bila dah baca tu, makna tak baca rugi. Tak baca rugi. Tapi bila dah baca, ya kena betul-betul. Tuan-tuan, nak dengar saya baca? Bukan yang tak. Apa tadi? Inna solati buang. Inna solati. Okey. Wa nusuki wa mahya ya wa mamati. Wa mahya ya wa mamati. Dalam sembahyang pun kena betul. Bukan wa mahya ya wa mamati. Dah terlama kita ni. Dah 60-70 tahun dah. Wa mahya ya. Apa kena kita ni? Wa mahya ya wa mamati. Aja. Betul saya Zamli. Wa mahya ya wa mamati. Okey, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa bidzalika umirtu. Bukan tua. Kita tua tapi tak dapat. Bukan sajalah. Wa bidzalika umirtu wa ana. Okey? Kenapa ada yang panjang? Wa bidzalika umirtu wa ana. Suka dia je, kenapa? Ni tak tahulah. Memang dia sukalah. Dia memang suka. Tak tahu kenapa boleh wujud. Sebab itu datang aje lah kita lah. Nampak macam tak ada apa-apa kan. Nanti balik tengok balik. Itu dah lalu tu yang lepas kita dapat. Tapi janganlah ada yang duha datang ni, janganlah silap lagi tak. Masih lagi wa mahyaya lagi. Umirtu Yahya lagi teruk, kenapa wa Yahya? Rupanya ada lagi wa mah Yahya. Itu jauh sangat tu. Ada pula. Okey. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okay. Wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati wa bidzalika umirtu wa ana minal. Wa bidzalika umirtu wa ana. Bukan wa bidzalika umirtu wa ana. Mana kena tu baca. Ini cerita salawat dah. Okey, tuan-tuan, insya-Allah. Solawat betul dia datang hakikat. Hakikat betul datang kesan. Jadi solawat. Siapa kain? Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jangan tinggalkan. Kain berapa ribu satu hari? Masya Allah. Jangan kurang 1000. Okey, selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu selawat Jibril. Okey, sabdunya. Okey, kita balik semula kat sini. Jadi tuan-tuan puan-puan yang ada, insya-Allah lah ni semua dah betul lah. Kesian kalau tak betul lah. Tapi kalau tak betul juga, kita dah belajar Ustaz. Tapi kalau atas dia kata tulu pula. Kita kata yang lepas. Kalau dia ajar pun dia tulu juga, dia pun tak boleh. Tulu tu bahasanya macam sebut, dia tak ada taruh lam ujung dia. Dekat kitab kita tu. Tak boleh juga, tak apa. Memang itulah bunyi dia. Tapi kena belajar dan ditaksirkan itu dah sungguh-sungguh tak dapat. Kalau tak belajar, sampai yang ajar jemu tak dapat. Kau ni dah lah, aku tak boleh ngajar kau ni, teruk juga aku ni. Nanti kan, maka yang diajar tak dapat, yang ajar dah tak sanggup. Buat aja lah apa jadi. Nah, macam mana? Tu kes suratul Fatihah tu yang lepas atas tu tentang syaratnya apa? Syarat sah dia, syarat sah Jumaat yang lepas yang 12 kan. Okey, tiada disyaratkan lafaz Muhammad ya di situ. Boleh guna Ahmadun, boleh guna Ahmadun Nabi ataupun An-Nabiyil Mahi, Ahmadul Mahi boleh. Tak semestinya Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau ada orang tanya boleh ke guna sayyidina dalam sembahyang, boleh tak apa. Tapi yang pasti kita telah dapat 5 sabdu. Kalau tak 5 guna sayyidina tapi tak 5 sabdu, mana salah. Selawatnya sah tak? Selawatnya sah. Kerana sayyid itu bukan tempatnya kita tambah. Bila kita tambah dia akan jadi 5. Sayyid. Bukan sayyid. Sayyid jangan, mesti sayyid.
sayyi. Say dengan yi. Okey Jadi nanti dia dapat 5, nanti 5 sabdu. Okeylah, tu tak ada masalah. Tapi sekurang-kurang 4, jangan lagi kurang. Yang kita dah nampak tu, jangan kurang lagi ya. Okey. Perbetulkan insya-Allah. Mana? Dan tiada memada dengan bukan. Dan semua yang demikian itu daripada segala nama Nabi lah, yang kita banyak nama yang tertentu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada itu makam, pada tempat nama-nama dia, pada kita nak sebut pada selawat itu makam, pada tempat selawat boleh diganti dengan nama-nama Nabi yang lain. Itu Al-Mahi itu nama Nabi, Al-Hashir, Al-Munir, Al-Siraj, atau Sirajam Munira. Itu dua-dua nama Nabi tu. Siraj itu yang Munir yang bercahaya-cahaya, Siraj itu lampu kan, yang pelita yang terang benderang. Tak apa. Dan tiada memada dengan dhamir yang kembali kepadanya padahal tiada disebut namanya. Apa dia dhamir? Nanti kita jumpa. Dan tiada memada pula dengan sirah yang lain daripada salawat seperti rahimahullahu Muhammad, rahimahullahu Muhammad, rahimahullahu Muhammadan. Tak ada, itu tak ada mana nak selawat. Dan tak boleh sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Sallallahu. Kenapa? Dalam khutbah tak boleh. Itu maksud tidak boleh diganti dengan ganti nama. Hu tu sallallahu alaihi. Hu tu kembali kepada Nabi. Tapi dalam solat Jumaat dan dalam tahiyat tak boleh diubah. Dia kena juga kalau tak Ahmadun ya Al-Hashir. Kalau tak Al-Hashir Al-Mahi. Kalau tak Al-Mahi, As-Siraj, Al-Munir dan banyak nama lagi. Lagi apa? Banyaklah nama-nama Nabi tu. Allah SWT nak sebut saya tadi dah lupa nama. Cukuplah tu. Al-Bashir. Bila dengar Al-Bashir ni siapa? Kan dalam nazam tersebut Muhammadun Bashirun. Ada pernah dengar tu kan? Muhammad itu manusia. Al-Bashir. Muhammadun Bashirun laisa kal bashari. Tapi dia ni dalam manusia dia tak sama dengan manusia. Huwa kal hajari. Dia kata dia tu seperti huwa kal yakut. Dia permata hijau yang sangat cantik. Bainal hajari. Di antara batu-batu. Macam mana yang cantiknya kan? Nabi Muhammad tu. Muhammadun Bashirun. Dia ni al-bashar, dia manusia. Laisa kal bashar. Tapi tak macam manusia. Kita macam mana dia ni? Lupa ulama kata apa. Dia ni kal yakut. Apa yakut? Batu permata. Bainal hajar. Antara batu-batu biasa. Allah. Tak, yang ini tadi ni okey, tidak boleh diguna ganti nama. Tadi kalau yang tanya dia, akak tanya tadi apa? Salawat Jibril sallallahu, hu itu Muhammad. Berselawatlah kepadanya hu tunya Muhammad. Tapi dalam khutbah tak boleh diganti sallallahu ala. Mesti kena sebut atas nama. Kalau tak Muhammad, yang nama-nama lain selain nama dia, nama selain daripada nama dia. Itu wajib. Jadi rukun. Okay. Dan umpamanya yang ketiganya. Yang ketiga apa itu? Iaitu yang ketiga daripada rukun khutbah. Kalau tak ada yang ketiga, maka khutbahnya tidak sah. Iaitu wasiat. Berwasiat dengan taqwa. Takutlah. Nanti ayatnya di bawah. Guna perkataan apa? Artinya dengan suruh takut. Dengan suruh takut. Takutlah. Akan siapa? Akan Allah. Sepertinya ada kalimahnya ittaqullah. Jadi khutbah ni kan, kalau kita datang alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah. Dah 3 dah jalan. Sekali jalan. Kemudian kalau kita yang keempat baca Quran. Itu ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Itu ayat Quran. Dah jalan sekali dekat selawat sekali. Innallaha wa malaikatahu yusallu. Itu dah jalan sekali dah ayat Quran dia. Dia sekali arung dah sekali jumpa ke itu. Rukun selesai. Wasiat dengan taqwa artinya dengan suruh jamaah lah. Imam ni khatib sebutkan. Takut akan Allah seperti ittaqullah. Atau ati'allah. Ta'atlah pada Allah.
ataupun u'budullah, beribadahlah kepada Allah, ataupun raqibullah, raqibu, tahu kamu ni tu diperhatikan, kita ni dipantau, meraqib, ada yang Allah sentiasa perhatikan kita, buatlah kebaikan. Jadi perkataan kita itu semua dikategorikan sebagai nasihat. Dah cukup dah. Mana selesai khutbah dah. Setakat itu ringkas, maka siap. Boleh duduk untuk khutbah kedua. Masya Allah. Dan di sini kita lihat contoh-contoh kalimah yang boleh dipakai. Okey, bermula yang tiga-tiga ini, ittaqullah, ati'allah, u'budullah, raqibullah. Tiga-tiga tu. Bermula yang tiga-tiga itu, iaitu jadi rukun pada khutbahnya. Bermula yang tiga itu, apa dia? Iaitu sama ada kita, bukan tiga-tiga kena sebut tak, satu-satulah antara satu dan tiga. Mesti ada. Kan kita lihat di situ biasa dibacakan Quran apa? Kalau kita rujuklah ayat yang ke-102 dari surah Ali Imran, kita lihat kat situ. Dah baca ayat Quran di situ. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Bukan takut main-main tu, takut betul-betul tu. Daripada surah apa ni? Surah Ali Imran ayat 102. Itu boleh masuk pada dibacakan dalam wasiat tu. Itu wasiat tu. Ya ayyuhalladzina amanu, terus ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Haqqa tuqa, betul-betul lah takut. Wala tamutunna, dan jangan sampai nanti kamu mati keadaan tak elok, kecuali dia kata wala tamutuna illa wa antum muslimun. Kita nak mati, jangan mati kecuali kita ni selamat, muslim kita selamat. Jadi itu nasihat, boleh dikira sebagai nasihat. Boleh rujuklah, boleh rujuk dalam surah Ali Imran ayat yang ke-102. Dia disebutkan. Kalau nak tanya boleh tanya, tak apa. Habis selesai, maka kita lihat muka surat yang ke, sebab betul hari ni, Masya Allah. Muka surat yang ke, muka surat yang ke-26. Membaca satu ayat yang keempatnya, apa dia? Membaca satu ayat daripada Al-Quran yang memberi faham ia pada salah satu daripada dua khutbahnya. Sekali lagi, membaca ayat Al-Quran yang memberi faham ia pada salah satu daripada dua khutbah. Kalau dah baca pada khutbah tu yang pertama, tak mengapa khutbah kedua, yang penting dia ada salah satu dua khutbah, mesti ada ayat Quran, mesti ada, walaupun satu ayat mesti nak kena ada. Sebab itu jadi rukun. Kalau tidak ada nanti kurang satu, kan Quran jadi 4 pula nanti. Tetapi dibacakan pada khutbah yang pertama adalah afdal. Pada khutbah yang pertama dibacakan, apapun kita pun memang khutbah kita pun yang pertama tu selepas puji Allah terus baca Quran. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahil qail. Kemudian apa? Dibacakan ayat Quran tu. Dan apa-apa ayat Quran yang disusun untuk peristiwa-peristiwa semasa ke atau sebagainya lah. Jadi yang kelimanya, kan 4. Doa bagi segala orang mukmin. Doa bagi segala orang mukmin dan mukminat, iaitu tertentu pada khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama punya doa itu memang ada doa tu, ujung khutbah pertama itu bukan rukun. Jadi khutbah yang doa pada khutbah kedua tu yang rukun. Khutbah pertama tu kan, lepas tu kan imam duduk, khatib Pak Bilal ada baca nazam doa tu. Di situ pula ada riwayat siapa-siapa yang berdoa, dia kata khatib duduk seketika tu, itu adalah tempat doa mustajab. Jadi ada lah maksudnya. Yang perempuan tak tahu dah, dia
Ya, duduk je lah rumah, nak buat apa? Buka televisyen boleh. Bolehlah buka. Mudah-mudahan itu pun jadi satu sumber untuk dapat doa ketika, tapi itu dia mungkin untuk ilmu dapatlah. Untuk majlis duduknya imam tu tak dikira di situ. Jadi macam mana perempuan, adakah dia tak dapat? Dapat, insya-Allah. Doa je kat rumah. Kat rumah banyakkan selawat lah tadi. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Hari Jumaat dia sudah banyakkan berselawat. Sebelum habis asar selawat banyak-banyak macam tu. Okey, doa tu. Doa ini pada khutbah yang kedua dan sunat tertib. Okey, kat sini. Dan sunat tertib pada segala rukun yang 5. Nak puji Allah kendian, nak apa nasihat dulu boleh, nasihat dulu baru puji boleh. Kemudian apa? Solawat dulu baru nasihat boleh. Dia tak kira. Tapi kita dah susun. Pertama puji Allah, yang kedua solawat, yang ketiga nasihat, yang keempat baca ayat Quran kan. Yang baca sepotong walaupun ayat Quran yang kita faham. Yang kelima kita baca doa. Jadi di situ biasanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya banyak doa yang dibaca. Okey, adakah perlu kita sebut amin? Ini macam-macam hal kan. Sebut amin tak? Kalau dalam kitab Fathul Mu'in dah disebutkan tak perlu kita sebut amin. Tapi kalau sebut amin adakah salah? Tak salah. Sebab apa kita lihat dalam hadis, kalau ialah kita rujuk pada hadis tentang khutbah yang biasanya khutbah sebelum dibacakan. Bila khutbah itu belum dibacakan, Pak Bilal akan bagi nasihat dulu. Nasihat tu sebenarnya berpandu pada hadis. Hadis tu hadis dari Abu Hurairah. Kita ambil al-mafhum je. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni pada Abu Hurairah dia sebut, "Iza qulta li sahibika," sekiranya engkau cakap li sahibika pada sahabat engkau, yaumil Jum'ah pada hari Jumaat ketika khatib baca khutbah, apa dia? Ansit. Apa ansit? Walaupun dengan kata diam sekalipun. Faqad laghauta. Makanya hari itu engkau lagha, sia-sia. Itu hadisnya. Hadis daripada Abu Hurairah. Siapa yang berkata dengan sahabatnya walau dengan cakap kau diam, itu sia-sia. Okey. Jadi biasa saya ni bukan Bilal, apa mana nak sebut ni mula-mula. Sidang jamaah yang dirahmati. Apa kata Bilal? Jangan, hendaklah kamu diam. Jangan berkata-kata dulu. Berhenti. Okey. Berhentilah kamu daripada berkata-kata di ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana mengikut hadis Nabi. Apa hadisnya yang kita sebut tadi? Iza qulta li sahibika yaumil Jum'ah ansit faqad laghauta. Hadisnya, kalau kamu nasihatkan kawan kamu walau dengan diam, maka lagalah kamu, tak dapat pahala berjumaat. Jadi apabila kita kata apa? Kita hati baca khutbah, lalu dia kata walaupun mengingatkan sahabatnya dengan perkataan diam sekalipun, nescaya sia-sialah pahala kan. Rupanya yalah, kita bukan nak sadar-sadar, kita ambil lah guru kita sebab apa? Sia-sia tu tuan, daripada maghrib masuk Jumaat tu sampai habis asar Jumaat, tak dapat pahala Jumaat. Sembahyang sah, sembahyang Jumaatnya sah. Apa yang kita harap tak dapat. Sia-sia. Kenapa? Hukuman bagi orang yang berkata-kata ketika khatib baca khutbah. Jadi orang perempuan kalau kat rumah dia buka televisyen dengan khutbah, boleh tak nak cakap? Boleh lah, tak apa. Sebab itu ialah. Tapi bila kita kata ini kemuliaan ilmu, bila dah buka televisyen, kita tak tergolong pada orang Jumaat, maka dengar kemuliaan ilmunya tu. Jadi di situ. Habis nak sembahyangnya bila? Lepas azan ke lepas khutbah? Lepas khutbah. Pasal dengar khutbah lepas khutbah. Ni orang perempuan ni.
Jangan dia pula pergi sembahyang dulu baru khutbah. Dah terbalik pula Macam sembahyang raya ke apa. Tapi tak kira. Yang kat rumah tak ada masalah hukum bagi dia siar. Nanti dia ada pun musuh tertib. Oh tak boleh nak. Ini ni mesti kena khutbah dulu. Duduk semua. Tak. Pula duduk dalam tunggu khutbah yang tak ada apa tadi pula. Contohnya yang masih ada susunan pusingan datang head. Masa berlalu dah 4 rakaat. Kena tinggalkan sembahyang jadinya tu. Dari itu tuan-tuan dia kata duduklah dengarlah diam-diam mudah-mudahan dapat rahmat. Itulah lebih kurang lah dia punya ayat semua tak ni lah kan. Jadinya hari ini orang yang cakap ketika khatib baca khutbah maka langsung dapat pahala. Larang. Kita datang dekat jalan dalam tu. Khutbah dah mula. Kita dengar tak khutbah lelaki? Itu pun kalau dah dengar jangan cakap satu pun. Oh, terus masuk masjid. Dia tak cakap dia. Okey, Allahu sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ni bagi syarat. Boleh tak bagi syarat? Bagi syarat. Dalam sembahyang pun ada pendapat kata boleh beri syarat. Tengah sembahyang anak bising. Dalam sembahyang pun ada pendapat kata boleh. Dalam sembahyang wajib bagi syarat. Dibolehkan. Jangan cakap. Diamlah kan dah. Itu batal. Itu memang batal. Jadi dalam masa Jumaat dibolehkan. Lagi dalam khutbah Jumaat boleh bagi syarat. Okey. Tapi kalau kita hari cakap sebut amin, boleh tak? Itu masalah tu. Ini cakap tu amin tu. Ini berbeza-beza pendapat. Kalau buka di YouTube ini kata lain. Ini kata lain. Dalam kitab yang saya bawa hari Jumaat, hukum makam solat berjamaah, kita akan jumpa selagi perkataan itu bukan kita cakap dengan yang namanya sahabat ke manusia. Ya. Bermakna tak ada masalah. Kita menyetujui doa tu. Allah ampunkan orang muslimin muslimat. Amin. Tapi jadi haram sebut amin. Tadi kata boleh, ini haram pula. Apa pasal? Sekiranya amin itu mengganggu pendengaran orang sebelah untuk dengar khatib. Apa hukum dengar khatibah? Wajib. Jadi tanda tangan amin sekadar kita dengar. Ada pula kata tak boleh tanda tangan. Okey. Kita ambil yang orang dulu tanda tangan kan. Kita nak ikut orang dulu, tak ada. Hari ni tuan-tuan, tanda tangan sebenarnya tanda tawaduk. Allah minta ya Allah. Minta dah tawaduk. Orang yang tak ada tangan sombong. Jadi dibolehkan tanda tangan. Namun berlaku pada zaman sahabat, bukan zaman Nabi. Bila khatib baca khutbah, sahabat kata, apa yang kau buat tu Nabi tak buat. Dia putuskan, maka ini bid'ah. Tanda tangan. Tapi kalau kita nak tadah tak apa. Saya tak salahkan orang yang tadah, yang tak tadah pun tak apa. Tetapi sifat tawaduknya tuan-tuan, kita tadah mohon. Imam doa. Bila doa adalah baik tanda tangan diaminkan. Dan sebut amin boleh tak? Boleh sebut amin. Jangan ganggu orang sebab mendengar khutbah hukumnya wajib. Kita kena dengar. Sebab tu imam-imam masjid dia akan baca satu-satu bila doa. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Dia berhenti. Amin. Dah tak terganggu. Wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Kan sempat. Bila imam laju je, jadi kita amin kita tak dengar. Dengar itu wajib, jawab amin itu sunat, tapi amin itu dibolehkan. Maknanya apa? Allah perkenankan. Jadi tak salah. Okay? Jadi yang perempuan tadi, tadi aja isyarat diboleh. Tetapi hak bagi kalau ada yang bercakap-cakap dalam masa khutbah, maka Pak Imam dah tentulah ada nasihat. Oi, kau tak faham ke ni sedang khutbah? Diam, tutup mulut. Itu kan nasihat. Itu pun nasihat. Lain kali kalau khutbah kau jangan cakap nak cakap pergi luar. Kat luar dia cakap. Dosa juga cakap kat luar kerana dengan khutbah. Jadi nasihatkan jangan berkata-kata ketika saya sedang khutbah ni. Dengar. Itu semua nasihat itu dia boleh. Apa-apa saja nak cakap. Alah cakap perkara lain boleh. Jadi imam ni dia kena tengok macam mana keadaan makmum. Tu tidur je. Hentak tongkat. Bangunlah. Ini bukan tempat tidur. Ini nak dengar nasihat kau tahu tak? Jadi kan dia dengar. Ni jadi salah ke imam cakap? Tak salah. Cuma cakapnya tu macam kasar sangat. Yang tidur tu semua diharap ya bangunlah. Dengarkan apa khatib nak cakap ni.
Jangan apa kalau kau ni datang masjid nak tidur kat rumah, tak ada tempat tidur ke kau? Khutbah ni. Itu boleh. Ini nasihat. Jadi ini benda ilmu yang disampaikan. Jadi ketika bila orang perempuan nak sembahyang Jumaat, nak sembahyang Zuhur, masuk waktu Zuhur dia sembahyang. Okey. Ketika bila pula lelaki yang tak pergi sembahyang Jumaat, dia nak sembahyang Zuhur. Kalau dia pergi itu, kalau dia ni sakit, memang tak boleh pergi, maka dia boleh sembahyang Jumaat bila boleh sembahyang Zuhur, bila masuknya waktu Zuhur. Tapi kalau dia boleh pergi, dia tak nak pergi, dia kena sembahyang Jumaat setelah habisnya solat Jumaat. Berbeza, perempuan tak. Okey. Perempuan dia boleh bila-bila. Bukan bila-bila maksudnya azan asar sembahyang Zuhur, tak. Bukan gitu maksud, bukan. Itu orang kerja. Bila-bila dia dalam masa Zuhur. Tapi dalam bila-bila pun kita kena, bila-bila kita kata dia kan, kita pun kadang-kadang kena. Tuan-tuan, sembahyang ni 5 waktu kan. Dalam 5 tu ada 5 dah perasan, dalam 5 tu ada 5 waktu, ada bahagian waktu. Kan? Satu waktu fadail, waktu fadilat. Okey. Masjid ni dah sebut belum? Dah belum, ambil waktu ni. Nanti kita sembahyang waktu apa? Tengok semua sekali. Kita lepas ni kita sembahyang waktu apa? Okey, tadi masalah doa, nanti kita break dulu insya-Allah sempat tu. Okey, sembahyang 5 waktu ni, dia ada 5 lagi, pecahan 5. Pecahan 5 tu waktu subuh tak ada lah, waktu maghrib tak ada. Waktu zuhur, asar, isyak dia ada. Apa 5? Kita kira 5 ni, dalam 5 lah senang. 1. Waktu fadilat. Cuba kita kira-kira dapat waktu fadilat. Yang kedua, iaitu waktu ikhtiar. Alif kha ta ya alif ra, waktu ikhtiar. 2 waktu ikhtiar. Ikhtiar. Alif kha ta ya alif ra, ikhtiar. Yang ketiga, waktu makruh. Jumpa tak ni? InsyaAllah ni jumpa. Yang keempat, waktu haram. Okay. Yang kelima, waktu uzur. Saya nak tengok kita hari ni, kita di waktu mana? Sekali lagi, dalam 5 waktu ada pecahan lagi. 1, kita contoh zuhur. Zuhur tu ada waktu fadilat. Okey. Zuhur tu ada waktu ikhtiar. Zuhur tu ada waktu makruh. Zuhur tu ada waktu haram. Zuhur tu ada waktu uzur. Okey. Dah faham? Dah faham, dah boleh pindah lain sekejap je. Senang. Sini orang faham Haji, memang faham. Okey. Ambil waktu fadilat. Apa dia? Masuk waktu kita wuduk. Lepas wuduk kita azan. Lepas azan kita sunat 2 atau 4. Siapa ambil 2 ya 2. Sama ambil 4 solat sunat tu. Lepas solat sunat kita solat fardu tu. Lepas solat fardu tu kita solat ba'diyah. Atau lepas fardu itu kita solat jamak. Itu namanya uzur jamak tu. Yang bawah tadi, yang kelima. Nanti kita terangkan yang kelima. Berapa minit? Oh tak kira kan? Kita agak-agak berapa minit kan? 20. Ada 20 minit? Ada. Okey, kira 20 minit. Siapa sembahyang lepas daripada 20 minit, dia telah masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar apa? Waktu yang kurang fadilat, waktu dia pilih sendiri. Saya nak sembahyang zuhur pukul 4.30. Boleh tak? Boleh. Waktu apa tu? Waktu ikhtiar. Suka-suka dia. Kenapa 4.30? Waktu asar pukul 4.50. Memang betul pun. Saya sembahyang pukul 3.30. Ada tak orang yang buat hal macam ini? Dia ambil waktu suka-suka dia lah. Dia nak pilih, sembahyangnya sah. Bagus, sembahyang bagus tu. Kemudian dia dah habis bagi salam, dia masih ada lagi masa untuk seketika. Belum lagi masuk kedua. Fahamkan? Itu waktu ikhtiar. Kita berada di waktu fadilat ke waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar. Tetap ganjaran pahalanya kurang berbanding waktu yang tadi. Tak sama.
Tuan-tuan, yang dapat sama siapa? Yang dapat waktu fadilat? Orang yang istiqamah solat berjamaah. Walaupun lepas isyak, walaupun lepas maghrib, kuliahnya panjang, sembahyang isyak pukul 9. Dah lepas lah, waktu isyak kan 8.30. Dah berlalu dah, contohnya 8 suku lah. Dah berlalu setengah jam. Tak, dia masih waktu fadilat. Kerana ada majlis. Jadi siapa-siapa pilih waktu ikhtiar, ngunduhlah balik. Sekurang-kurang kita kata 25 minit lah waktunya. Apa? Yang pertama, masuk waktu, terus wuduk. Berapa minit? Kita kira berapa minit wuduk. Okay. Lepas wuduk, terus azan. Kita kira berapa minit azan. Lepas azan, solat sunat. Berapa minit solat sunat? 2 atau 4? Kira berapa minit. Okay. Lepas solat sunat, solat fardu itu 4 rakaat zuhur, habis. Kemudian tu, lepas zuhur kita sembahyang sunat ba'da zuhur, maka habis. Atau bukan ba'da, kita ambil waktu apa? Uzur kita naik. Saya tak nak sembahyang asar, saya nak sembahyang asar dan kita tarik zuhur, tarik asar ke zuhur. Maka habisnya jamak tu, jelas habisnya jamak asar tu yang 2 tu kita buat kosong, habislah waktu fadilat. Yang tinggal waktu ikhtiar. Maka kita pun buat waktu ikhtiar suka-suka kita. Sembahyang laju lah, sembahyang asar 2 minit selesai. Pukul 4.45 masuk asar, pukul 4.40 sembahyang zuhur. Memang laju pincing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap azan asar. Ini manusia pun ada dengan Allah. Dia memang main-mainkan. Ya Allah. Apalah. Okey lagi tu, yang tak sembahyang lagi. Okey. Lepas tu waktu apa tadi? Waktu makruh. Apakah waktu makruh zuhur? Waktu makruh zuhur ialah sembahyang zuhur, bagi salam, masuk waktu asar. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, masuk asar. Dia sembahyang tu, dia berada di waktu makruh. Allah sangat tak suka. Memang tak suka. Dia sembahyang, Allah suka dia sembahyang. Tapi perbuatan tak menyukakan Allah. Nak berapa kali kita tak menyukakan Allah? Ini kes yang sembahyang ujung. Bagi salam cukup, masuk azan maghrib. Bagi salam cukup, azan subuh. Bagi salam cukup, azan zuhur. Panjang sangat subuhnya. Siang-siang mana ada? Jadi cukup masuk waktu. Itu waktu makruh. Jangan buat. Sembahyangnya sah, dia mesti sembahyang sah, tapi perbuatannya tidak menyukakan Allah. Datang murka ya Allah. Kenapa? Berlambat-lambat. Doa nak minta cepat. Allah bantulah cepat Allah. Tapi sembahyang hujung waktu. Bantu nak cepat, tapi dalam membantu Allah tak nak cepat. Bantu agama pada diri ni, itulah sembahyang. Yang keempat, waktu haram. Apa dia? Kita sembahyang zuhur, belum beri salam dah masuk asar. Sembahyang zuhur, belum beri salam dah masuk asar. Sembahyang maghrib, belum beri salam dah masuk isyak. Sembahyang isyak, belum beri salam dah masuk subuh. Tuan-tuan, takkan macam gitu. Masa kurnia panjang, panjang, tapi kita ambil ujung. Inilah dia jenis manusia ni, nak tempat yang paling bagus, yang namanya jannah. Nak kebaikan, minta cepat. Tapi kerja dia tu tak ada, macam tak mengharap tempat. Harap hanya pada mulut, pada lisan, harap. Tapi perbuatan macam tak mengharap. Jadi saya pun tak tahu macam mana. Ada tak kalau kita buat sebelum bagi salam dah masuk waktu, baik, istighfar banyak-banyak, sembahyangnya sah, kerana kita niat masih dalam waktu pertama, tak apa. Okey, sekarang kita lihat waktu yang kelima, waktu uzur. Waktu uzur apa? Saya tak nak sembahyang zuhur. Kenapa? Saya nak ke satu perjalanan balik kampung, maka saya tak sembahyang zuhur. Kenapa? Saya dah niat untuk jamak takhir. Itu namanya waktu uzur, tak apa. Di uzur ini dibolehkan. Memang pun ada dalam bahagian waktu itu. Tapi adakah patut kita sebagai hamba yang dikurniakan macam-macam,
Bermula tadi digunakan degup jantung sedap, dagup. Denyut nyadi pergi, dia support kena dia. Nyut kan. Dengan itulah dapat nafas keluar masuk. Allah kurniakan nikmat macam-macam. Dengan perkara itu jadi sehat, kita sehat-sehat. Tapi apa salahnya dengan perkara yang nikmat itu yang ada, dan macam-macam nikmat lah, ribuan yang kita tulis tak boleh cukup lah. Kenapa dengan Allah kita nanti dulu kenapa kita? Allah tak tahulah, saya nak cakap tak tahulah kita. Takut kan? Siapa kita ni dengan Tuhan yang maha? Dia dah yang dikata yang maha agung, dia lah yang memang selayak-layaknya kita dulukan tu dia. Tapi siapa kita? Ini tuan-tuan, sebab itu kita cari hari ni. Tak apa, sembahyang masuk waktu, kita cari masa, sediakan set. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kita keuntungan dunia, kita bagi. Macam tadilah, mula-mula dah sebut lah. Tanam padi memang dapat punya lalang yang takutnya. Tanam lalang tak jumpa padi. Memang itu. Buat je akhirat. Untuk Allah secepat dia bagi punya dunia. Sebab memang tempat kita di dunia. Jadi itu nasihat lah tadi tu. Apa disebut tadi? Maka orang perempuan ni sembahyang, bukan orang perempuan sajalah, kita jugalah pada salawat tu. Bila dia sembahyang, kalau dia ni memang bukan orang ahli Jumaat, dia boleh sembahyang bila masuk waktu. Tapi kalau ahli Jumaat, dia tak pergi sembahyang Jumaat dan dia demam ataupun dia mabuk, dan mabuk itu, kalau mabuknya itu dikata ini boleh sembuh sebelum imam bagi tahiyat, belum habis sembahyang, itu pun dia kena tunggu. Tapi kalau dia tak ada harapan, memang berhari-hari ni mabuk, memang tak ada harapan, maka dia boleh sembahyang bila masuk waktu zuhur, tak apa. Tapi kalau ada harapan, dia tetap bagi lelaki kerana dia berkewajipan. Tapi kalau orang yang dulu ada satu masalah, ditahan. Ada tak kes kita memang orang yang tak tersenarai dalam pergi berjamaah solat Jumaat? Itu ada. Ini pun sebagian kata orang ini boleh terus sembahyang zuhur. Ada pula disepakati, kita adalah disepakati sepakat baik lelaki ini pun kena sembahyang setelah habis solat Jumaat. Orang yang dihalang memang dia tak boleh pergi. Sah tak sembahyang zuhur sebelum imam habis Jumaat? Solat dia sah. Kerana dia dihalang. Orang yang tak ada hal, contoh, ada seorang lelaki ni balik kerja, hal penat tak jadi alasan. Okey, dia duduk rumah, tak boleh, hari ni saya tak pergi dah sembahyang Jumaat, dia pun duduk rumah. Bila masuk waktu, dia sembahyang Jumaat, dia sembahyang zuhur. Sembahyang dia tu, ulama kata dalam masalah fiqh tak sah, kerana dia adalah ahli Jumaat. Dia kena sembahyang zuhur setelah habis imam solat Jumaat. Okay. Perempuan jangan tunggu suami balik solat Jumaat, jangan. Kena dia ngeteh, nanti ke jaga-jaga. Kita bertunggu anak kita, suami kita balik, dia ngeteh. Keberkatan dia diletak di warung. Warung tu kami maju lagi. Kerana apa? Keberkatan solat berjamaah semua terletak kat situ. Padan pun kata balik. Jadi dia balik pukul 4. Isteri baru sembahyang zuhur pukul 4. Kenapa? Suami baru balik solat Jumaat. Ini salah. Okay? Ikut set masa. Jangan ikut pulangnya suami. Ikut masa. Anggaran solat Jumaat lebih kurang 40 minit selesai. Dah bolehlah masuk. Kalau kita dah tak dapat yang tepat, okay, dalam masalah doa, boleh sebut amin, boleh tak sebut amin, boleh tadah tangan, boleh tak tadah tangan. Siapa sebut amin dengan suara yang kuat, amin, amin, sampai orang sebelah tak dengar rukun yang imam baca, maka hukumnya haram. Kerana dia mengganggu konsentrasi pendengaran kawan untuk dengar rukun tu. Okey, mudah-mudahan jelas dah tu. Dan tertib tadi, dan tertib dikata, tertib itu hanya sunat saja. Mana dulu antara 5 tu, mana dulu? Doa dulu ke? Okey, apa dia? Selawat dulu ke? Dia boleh mana dulu, tak apa. Dia kata hanya sunat saja. Dan bagi khutbah itu 10 syarat. InsyaAllah pada 10 syarat kita sambung akan datang. Ada nak tanya tak? Masalah Jumaat? Okay, tuan-tuan kasih Allah SWT. Saya mensarankan pada diri saya lah. Yang kita ni amal selawat, jangan lupa amal salam amal salam kepada Rasulullah. Selawat kita dah amalkan, tapi salam tu, Assalamualaikum ya Rasulullah, amalkan tak apa. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, tak apalah tampil di mana. Selawat kita dah biasa dah. Selalu kita lafaz salam tu, selain daripada sembahyang kan kita menghadap di makam Nabi kan, kita tengok Assalamualaikum ya Habiballah. Kat situlah kita rasa sebab apa kita ada. Rupanya
Selawat tu salam tu dituntut. Ya, bukan saja dalam sembahyang, malah di luar sembahyang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan. Ada perkara lagi yang belum tersampai itu dalam masalah solat. Dalam masalah solat tahiyatul masjid akan datang, ingatkan ya. Masuk masjid, imam khutbah, kita solat tahiyatul masjid. Dia solat akan datang. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridai oleh Allah Taala, insya-Allah. Pertemuan yang mendapat maghfirah, pengampunan Allah Taala penuh dengan kasih sayang Allah, mudah-mudahan. InsyaAllah dengan berkatnya duduk dalam majlis ilmu, ya, biasalah saya sebut, Allah ampunkan dosa kita, insyaAllah. Juga dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah ampunkan dosa mak bapak kita, insyaAllah. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله الأمان الأمان الأمان، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أكرم من كل كريم، يا أعظم من كل عظيم، يا أقدم من كل قديم. خلصنا من الوباء، خلصنا من الوباء، خلصنا من الوباء يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli ala Muhammad. Minta untuk ni diiklankan sekali lagi untuk minggu hadapan kita buat solat tasbih. Kita cubalah jam 9 tu kita cuba usahakan. Kita terus mula insya-Allah. Dia lama tu 40 minit dekat. Jadi beritahu kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang tak ada, cari keberkatan dalam solat tasbih, insya-Allah kita kumpul-kumpul minggu hadapan bermula jam 9 solat tasbih insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jumpa lagi.